Assalamualaikum. Nama saya Siti Nur Nabila binti Sairi dan saya akan membentangkan tentang teori rancangan latihan asas. Pengenalan, bola tampar ialah permainan berpasukan yang dimainkan oleh dua pasukan pada satu-satu masa di mana sesebuah pasukan dibarisi oleh 6 orang pemain utama dan 6 pemain simpanan. Untuk pengiraan mata, setiap pasukan mendapat mata setiap kali bola berjaya dimatikan oleh pihak lawan ataupun pihak lawan melakukan kesilapan. Jika pasukan yang mematikan bola menerima servis memenangi satu rali, pasukan akan mendapat servis dan juga mata. Setiap perlawanan dimainkan berdasarkan 3 set terbaik daripada 5 set dengan kiraan mata rali 25 mata bagi set pertama hingga keempat. Pada set terakhir iaitu set kelima, ia dimainkan dengan kiraan mata 15 rali mata. Untuk set penentuan, pasukan perlu bertukar gelanggang apabila mana-mana pasukan mencapai mata 8. Peraturan bola tampar yang pertama ialah kawasan permainan. Yang kedua, garisan gelanggang dan permainan. Yang ketiga, zon dan kawasan. Zon ini terdiri daripada 4 iaitu zon depan, belakang, servis dan penghentian. Manakala kawasan terdiri daripada 2 iaitu memanaskan badan dan penalti. Yang keempat, undang yang berkaitan. Yang kelima, pemain libero dan yang keenam, rali. Ini merupakan ukuran gelanggang. Untuk peralatan dan pakaian, peralatan yang pertama diperlukan ialah jaring. Setiap kategori umur mempunyai ketinggian jaring yang berbeza. Untuk lelaki bawah 18 tahun, ketinggiannya ialah 2.43 meter dan lelaki bawah 15 tahun ialah 2.35 meter. Untuk perempuan bawah 18 tahun ialah 2.24 meter dan untuk perempuan bawah 15 tahun ialah 2.20 meter. Yang kedua ialah bola. Ciri-ciri bola yang diperlukan ialah berbentuk sfera dan dibuat daripada kulit sintetik dengan satu pundi dalamnya diperbuat daripada getah. Yang ketiga ialah antena. Antena ni merupakan satu batang mudah lentur yang diperbuat daripada serabut kaca atau bahan yang serupa dan berukuran 1.80 meter panjang berukur lilit 10 mm. Kedua-dua antena adalah sebahagian daripada jaring dan menghadkan ruang lintasan bola dan jaring. Yang keempat adalah penyukat tekanan udara. Penyukat tekanan udara ini mestilah 0.3 hingga 0.325 km ataupun 4.26 hingga 4.61 PSI. Dan yang kelima ialah pakaian. Saiz nombor depan haruslah sama dengan belakang dan setiap pemain haruslah mempunyai nombor di pakaian mereka. Kemahiran asas bola tampar yang pertama ialah menyesuaikan diri dengan bola, yang kedua teknik menyanggah, yang ketiga teknik servis, yang keempat teknik mengumpan, yang kelima teknik merejam dan yang keenam ialah teknik mengadang. Yang pertama, menyesuaikan diri dengan bola. Antara ada dua iaitu secara individu dan secara berpasangan. Contohnya, secara individu, perbuatannya ialah menggelecek bola dengan tangan sama ada kiri ataupun kanan, manakala secara berpasangan ialah contohnya sebagai hantaran dada dan pusing. Yang kedua ialah teknik menyanggah. Teknik menyanggah ni dia punya tekniknya ialah meluruskan tangan, merapatkan kedua-dua tangan untuk memudahkan pemain untuk menyanggah dengan lebih baik. Yang ketiga ialah teknik servis. Teknik servis ada dua iaitu servis bawah bahu dan juga atas bahu. Yang keempat ialah teknik mengumpan. Teknik mengumpan ini caranya lah buka jari supaya membentuk segitiga seperti dalam rajah ini dan sentuh bola pada keting kepala. Kemudian kemahiran mengumpan ini juga penting supaya rakan pasukan kita dapat membuat rejaman. Seterusnya ialah teknik rejaman. Ini merupakan contoh-contoh teknik rejaman iaitu berlari, melompat dan merejam bola. Yang kelima seterusnya ialah teknik mengadang. Lonjakan amat penting untuk menghalang pukulan supaya pihak dapat menghadang bola daripada pihak lawan. Dan juga teknik mengadang ini sangat penting ketika dibuat secara serentak. Perkara yang perlu dilakukan sebelum pemain bermain bola tampar ialah aktiviti pemanasan badan, pemakanan dan kesihatan mental. Ini merupakan contoh-contoh teknik regangan yang dibuat iaitu regangan statik dan juga regangan dinamik dan juga berpasangan. Mengapa pemanasan badan sangat penting? Kerana untuk mengelakkan para pemain mengalami kecederaan semasa bermain, contohnya seperti mendapat kekejangan. Yang kedua ialah pemakanan. Pemakanan juga amat penting
untuk pemain kerana pemain untuk mengekalkan kecerdasan pemain. Contohnya sebelum bermain para pemain tidak boleh memakan makanan yang berat-berat seperti nasi ataupun makanan berat untuk karbohidrat kerana akan membawa sedikit kemudaratan ketika bermain. Seterusnya ialah kesihatan mental. Kesihatan mental juga amat penting seperti mendapatkan tidur yang cukup, berfikiran positif, menggunakan teknik visualisasi, mendengar muzik dan perlu tahu keadaan diri kita. Hal ini kerana apabila kesihatan mental para pemain tidak dijaga, ia akan mengganggu konsentrasi para pemain ketika dalam perlawanan. Tidur yang cukup juga sangat penting untuk mengekalkan kecerdasan kepada para pemain. Para pemain juga tidak boleh terlalu berlatih dengan sangat keras kerana boleh mengakibatkan kecederaan. Sekian, terima kasih.